memecah monopoli beras perlu perbincangan bersama. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, berita tengah hari bersama saya Muhammad Shah Musa. Malaysia tidak mengiktiraf atau melayan sebarang tuntutan remeh yang dibuat mana-mana pihak termasuk sekumpulan individu yang mendakwa waris Sultan Sulu ke atas Sabah. Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir menegaskan Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha untuk mempertahankan kedaulatan dan integriti wilayahnya. Dr. Zamri berkata demikian dalam ucapan penutup Kolokium Timbang Tara Antarabangsa London 2023 di London. Beliau menjelaskan Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha melindungi kedaulatan dan integriti wilayahnya meskipun kesemua tindakan berkenaan telah mengorbankan sumber berharga iaitu dana yang boleh digunakan bagi menyokong perkembangan sosioekonomi negara. At a time where common norms, values and practices are increasingly at stake, we do not have the privilege to stand idle in the face of blatant misuse of arbitration processes that are happening in front of our own eyes. Katanya Malaysia mengakui kepentingan timbang tara sebagai sebahagian daripada resolusi pertikaian alternatif peranan institusi timbang tara antarabangsa dan prosesnya dalam menyelesaikan isu-isu rumit. Sementara itu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Osman Said berkata kehadiran Menteri Luar menunjukkan noktah bahawa Malaysia tidak akan bersikap bertoleransi. Kejayaan kita pada hari ini lebih memberikan pandangan, mendapat pandangan daripada pakar-pakar dalam Undang-Undang Timbang Tara Antarabangsa yang memberi penilaian yang sama seperti yang dibentangkan oleh Malaysia bila kita berhadapan dengan tuntutan ini. Itu sebab saya tak pakai panggil kes Sulu, tapi saya rasa kes penipuan Sulu. Sebab bagi saya daripada mula saya melihat bahawa langkah ini langkah yang tidak masuk akal. Kesimpulannya mudah, kesimpulannya ialah makin banyak pakar-pakar undang-undang timbang tara antarabangsa secara tersirat ke tersurat bersetuju dengan premis yang dibuat oleh kerajaan Malaysia, dan paling penting ialah bila kita menentang tidak melihat sebagai gerakan kita menidakkan dan memandang kecil kepada tuntutan ini, tidak, tetapi lebih kepada membawa kepada perbahasan tentang kebenaran Malaysia berhadapan dengan tuntutan palsu ini. Sebarang cadangan untuk memecahkan monopoli beras negara perlu dibincang bersama kementerian dan agensi berkaitan. Ini kerana kerajaan masih terikat dengan konsesi Padi Beras Nasional Berhad Bernas bagi pengedaran beras dalam negara untuk tempoh 10 tahun bermula 11 Januari 2021 hingga 10 Januari 2031. Beras sekarang ini memang yang kebenaran mengimport dan sebagainya ialah melalui Bernas. Kita ada perjanjian Bernas selama 10 tahun di atas 10 perkara yang obligation yang perlu dibuat oleh Bernas. Kalau nak buat rombakan itu mestilah melalui perbincangan yang perlu melibatkan Kementerian Ekonomi, Keuangan dan juga Jabatan Perdana Menteri. Sebab soal beras ini, soal makanan lah, soal food security, ia perlu ditangani bersama. Katanya lagi semua isu berbangkit berkaitan bekalan dan harga beras akan dibawa dalam perbincangan mesyuarat Kabinet esok. Maklumat mengenai kenaikan caj perkhidmatan klinik kerajaan yang tular di media sosial adalah palsu ia disebar pihak tidak bertanggungjawab hingga menimbulkan kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Kementerian Kesihatan menyatakan tidak pernah mengeluarkan sebarang maklumat rasmi berkaitan kenaikan caj perkhidmatan. Ini termasuk di klinik kesihatan kerajaan. Orang ramai dinasihat berhenti menyebarkan maklumat palsu mengenainya. Pada masa sama, sentiasa pastikan kesahihan sesuatu maklumat sebelum dikongsikan.
Ternakan di dalam negara didapati bebas daripada penyakit Nipah menurut Jabatan Perkhidmatan Veteriner DVS dalam pernyataan status berkenaan berdasarkan hasil surveillance ke atas 399 sampel babi komersial sehingga Ogos lepas yang mendapati keputusan ujian negatif. Penyakit Nipah disebabkan oleh jangkitan virus Nipah yang boleh tersebar melalui sentuhan langsung dengan haiwan terjangkit, udara yang dicemari dengan titisan pernafasan, rembesan dari hidung dan mulut atau tisu dari haiwan yang terjangkit. Sehingga kini Malaysia masih mengekalkan status bebas Nipah melalui program surveillance berkala. Menurut DVS, surveillance akan terus dijalankan untuk memastikan industri ternakan babi di Malaysia bebas daripada sebarang ancaman penyakit. Penternak babi juga dinasihat untuk tidak menanam pokok buah-buahan di dalam dan sekitar kawasan ladang yang boleh menarik haiwan, terutamanya keluang yang berkebolehan untuk menjadi perumah semula jadi virus Nipah. Platform MyMall bantu usahawan tingkat pendapatan dan perbincangan mengenai unsur nadir bumi REE. Itu antara perkara yang dapat perhatian di Dewan Negara hari ini. Langsung ke Parlimen, kita bersama Syamimi Sarepan di sana. Silakan. Baik Syah, platform e-dagang MyMall menjadi antara inisiatif kepada golongan usahawan untuk meningkatkan pendapatan. Sehingga kini seramai 1,207 golongan usahawan yang aktif melibatkan 1,257 produk berada di platform tersebut dengan mencatatkan nilai jualan sebanyak 2.7 juta ringgit. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP Saraswati Kandasamy berkata, bagi menggalakkan lebih ramai usahawan, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS menyertai platform itu, kementeriannya melaksanakan inisiatif itu secara percuma. Selain menikmati platform e-dagang tanpa caj, usahawan yang berdaftar di MyMall memiliki kelebihan termasuklah diberi akses terhadap alat-alat bantuan perniagaan atau business development tools dengan izin, latihan keusahawanan serta peluang mendapatkan pembiayaan perniagaan. Dalam pada itu, Saraswati turut menjawab soalan Senator Jaziri Alkaf Abdullah Sufian mengenai usaha bagi membantu melahirkan syarikat unicorn, ia terutama bagi mengurangkan jurang pembiayaan yang dilihat hanya memberi tumpuan kepada syarikat pemula. Secara umumnya, KUSKOP tidak mempunyai program khusus untuk membangunkan syarikat unicorn. Ia seiring dengan mandat kementerian yang memberi fokus kepada pembangunan PMKS. Ini termasuk usahawan pemula melalui program Tunas Usahawan Belia Bumi Putra Tube di bawah SME Corp. Selain itu, KUSKOP melalui SME Bank sedang melaksanakan program Titan yang merupakan satu program pembangunan usahawan peringkat tinggi. Melalui program ini, peserta terpilih akan dibimbing secara berstruktur untuk mencapai penilaian 1 bilion ringgit CAGR atau Compound Annual Growth Rate dengan izin dalam tempoh 5 tahun. Sejak tahun 2022, sebanyak 11 buah syarikat telah dipilih dan sedang dibimbing secara berterusan di bawah program Titan ini dengan merekodkan nilai pendapatan terkumpul sebanyak ringgit Malaysia 970 juta. Dewan hari ini turut diberitahu satu perbincangan akan dibuat minggu hadapan bersama dengan Exco Kerajaan Negeri berhubung pembangunan unsur nadi bumi REE. Ia mengambil kira kawasan yang berpotensi untuk diteroka tanpa mengganggu ekosistem hutan simpan kekal. Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Ahmad berkata, tumpuan turut diberikan kepada aspek pemprosesan yang perlu dibuat dalam negara. Yang ditekankan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ialah pemprosesan
Ya, bukan hanya kita gali unsur nadi bumi ini, tetapi pemprosesan dia pun kita nak buat di negara kita paling kurang di peringkat pertengahan, midstream, kalaupun tak peringkat downstream dengan izin. Ya, jadi dengan itu kalau ideal kita dapat kepakaran negara kita. Kalau kita perlu bawa kepakaran dari luar tetapi dibuat di negara kita, itu juga tidak ada masalah. Sebab ini kita perlukan rare earth ini untuk buat EV, electric vehicle. Kita perlukan rare earth untuk buat turbine untuk kincir angin, ya, untuk menghasilkan tenaga boleh baharu. Banyak telefon, ya, banyak perlukan rare earth juga. Jadi ini menjadikan satu perkara yang sangat strategik dan kita nak mereka datang ke Malaysia. Dan setakat ini sebanyak 80% kawasan berpotensi REE dikenal pasti berada di luar kawasan hutan simpan, dan pada awal September lalu Kabinet telah pun meluluskan prosedur operasi standard SOP berkaitan dasar mineral termasuk REE. Ia bagi memastikan pengeksploitasian hasil mineral itu dibuat secara lestari dan mampan. Baik saudara, sebanyak 32 program kita madani telah dilaksana di seluruh negara melibatkan lebih 27,000 peserta setakat 22 September lalu. Sementara 2,848 program jalinan insan wahana aspirasi jiwa dilaksana meliputi 3,416 lokasi, 153 daerah dan lebih 227,000 penduduk. Ini sebahagian usaha kerajaan menyebar luas mesej Malaysia Madani agar dapat difahami dan dihayati rakyat. Bagi RTM pula, sepanjang Januari sehinggalah September, saluran TV1 telah menyiarkan sebanyak 2,245 bahan penyiaran berkaitan konsep Malaysia Madani yang disiarkan dalam bentuk pesanan khidmat masyarakat PSA, video pendek, promo serta kapsul. Manakala saluran TV2 pula telah menyiarkan sebanyak 2,067 laporan dalam pelbagai format penyiaran termasuk kapsul, PSA dan promo. Sepanjang Januari hingga September tahun ini, RTM telah menyiarkan 772 laporan berkaitan Malaysia Madani dalam format berita TV, sementara 969 laporan dalam bentuk berita radio. Baik, sekian perkembangan dari Parlimen. Ikuti perincian lanjut di Berita Tengah Hari bersama Syah Musa di Angkasa Puri Kota Media. Silakan Syah. Perkembangan banjir di 4 negeri. Keadaan banjir di Sarawak pulih sepenuhnya manakala Kedah, negeri keempat, membuka pusat pemindahan sementara PPS. Jumlah penduduk terjejas di Sabah dan Perak kekal setakat tengah hari tadi. Keadaan banjir di kawasan Limbang di bahagian utara Sarawak sejak Sabtu lalu pulih dengan PPS terakhir di Dewan Serbaguna Buluh Baloi ditutup 9 pagi tadi. 8 penduduk daripada 3 keluarga telah dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing. Di Kedah, jumlah penduduk terjejas di PPS di daerah Kubang Pasu yang dibuka 9 malam tadi meningkat kepada 61 orang daripada 18 keluarga berbanding 21 orang malam tadi. Kesemua mangsa ditempatkan di PPS Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Changlun. Status masa air banjir semakin meningkat susulan keadaan hujan renyai. Di Perak, jumlah mangsa kekal dengan 38 orang daripada 9 keluarga dari Kampung Matang Tengah di daerah Kerian yang ditempatkan di PPS Sekolah Rendah Cangkat Lobak. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Perak maklumkan Jalan Bagan Serai, Cangkat Lobak masih ditutup kerana air masih belum surut.
Di Sabah pula, 134 mangsa daripada 46 keluarga terjejas di Beaufort masih ditempatkan di PPS Dewan Selagun susulan banjir akibat hujan lebat berterusan. 8 termasuk 3 wanita diperintah hadir ke Jawi Labuan kerana melakukan pelbagai kesalahan bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah wilayah-wilayah persekutuan. Ini termasuk khalwat dan melakukan perbuatan tidak sopan di tempat awam. Kesemua individu warga tempatan itu dikesan melakukan kesalahan itu menerusi operasi bersepadu cegah jenayah yang dijalankan Sabtu lalu yang melibatkan kawasan sekitar Jalan Tun Mustafa, Jalan Pantai dan Pantai Batu Manikar. Menerusi operasi berkenaan, 4 premis telah diperiksa dan dikenakan tindakan penguatkuasaan. Selain Jawi, operasi turut membabitkan beberapa pasukan penguatkuasa termasuk polis dan imigresen. Krisis bekalan air di wilayah Persekutuan Labuan mendapat perhatian Putrajaya. 10 projek pembangunan dalam pelbagai peringkat bagi penambahbaikan infrastruktur bekalan air sedang dilaksana dengan nilai peruntukan RM460 juta. Kerja-kerja penambahbaikan infrastruktur bekalan air itu dijangka memberi manfaat kepada lebih 20,000 pengguna di Pulau Bebas Cukai itu. Kami dalam tempoh pelaksanaan dan perancangan mengganti paip-paip usang di Labuan. Buat masa ini 2 projek sedang dilaksanakan. Dan untuk dari peringkat reka bentuk dan perancangan, kami masih ada beberapa lagi projek yang diluluskan dalam tahun ini dan tahun-tahun akan datang. InsyaAllah dalam masa 5 tahun, mungkin projek-projek ini akan dapat sepenuhnya dilaksanakan. Projek landasan berkembar sistem tren elektrik Gemas Johor Bahru berjalan lancar dan sudah mencapai 93.44% siap sehingga akhir Ogos lalu. Ia melibatkan komponen seperti reka bentuk, dokumentasi tender dan fasa pembinaan bagi Seksyen 1 hingga 5 termasuk bangunan stesen, depoh, jambatan serta landasan. Dalam tempoh itu juga, 332 daripada 335 isu melibatkan projek berkenaan berjaya diselesaikan. Exco Kejaraya Pengangkutan dan Infrastruktur Muhammad Fazli Muhammad Saleh memaklumkan 3 isu membabitkan rumah ibadat bukan Islam di daerah Johor Bahru sedang dalam proses untuk ditangani. Ketiga-tiga rumah ibadat berkenaan berada di laluan landasan dan perlu dialihkan atas sebab keselamatan awam. Projek bernilai RM8.9 bilion sejauh 192 km itu dijangka siap menjelang 2025. Hai, saya Fendi Muhammad. Jangan lupa bersama saya dalam Sembang-Sembang ASMB 2023 dan kita akan membicarakan tentang pelampung keuangan, usah pandangan, tabung kecemasan. Sembang-Sembang ASMB. Beralih ke info niaga, Bursa Malaysia memulakan dagangan pagi ini rendah sedikit sejajar dengan sentimen lemah bursa serantau yang lain. Ini berikutan pelabur mengambil sikap berhati-hati menjelang pengumuman data ekonomi utama di Amerika Syarikat dan China akhir minggu ini. Indeks BMKCI naik 1.65 mata kepada 1,445.10 mata setakat pukul 12.20 tengah hari tadi. EMCC muncul kaunter saham paling aktif naik 7.5 sen kepada 31.5 sen, Medtronic meningkat setengah sen kepada 2 sen dan MQ Teknologi kekal rata kepada 3 sen. Sementara itu, KLK mendahului kaunter saham paling untung dengan peningkatan 24 sen kepada RM21.54. Gridtech Teknologi meningkat 9 sen kepada RM4.46 dan Allianz naik 6 sen kepada RM16.04. Nilai ringgit tinggi sedikit berbanding dolar Amerika pada sesi awal urus niaga pagi ini di tengah-tengah sentimen lemah mata wang Asia yang lain serta kebimbangan pelabur terhadap masalah pasaran hartanah China yang berterusan. Pada pukul 12 tengah hari, ringgit diniagakan pada 4.68 berbanding dolar Amerika. Berbanding dolar Singapura, ringgit disebut pada 3.42 dan berada pada 3.14 berbanding yen.
Ringgit diniagakan pada 5.71 berbanding pound sterling dan disebut pada 4.96 berbanding euro. Manakala berbanding baht, ringgit didagangkan pada 12.88. Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC optimis industri elektrik dan elektronik E&E meneruskan trajektori menaik untuk mencapai sasaran nilai tambah RM120 bilion menjelang 2025. Ia berikutan nilai ekspor barangan E&E pada 2022 melepasi sasaran rancangan Malaysia ke-12 iaitu RM593 bilion berbanding RM495 bilion. Nilai tambah sektor itu pula mencecah RM113.2 bilion pada 2022 berbanding RM86.1 bilion pada permulaan RM ke-12. Malaysia kini mengutamakan aktiviti bahagian harapan yang bernilai tinggi seperti reka bentuk litar bersepadu, reka bentuk kejuruteraan dan fabrikasi wafer. Lebih banyak syarikat tempatan perlu ditubuhkan bagi memenuhi permintaan industri seterusnya menjadi peneraju global, terutamanya dalam otomasi untuk semikonduktor dan reka bentuk litar bersepadu. Malaysia Airlines memperluaskan rangkaiannya di Indonesia dengan memperkenal penerbangan terus baharu dari Kuala Lumpur ke Kertajati bermula 30 Oktober ini. Penerbangan 2 kali seminggu itu bagi memudahkan lagi pelancong meneroka Bandung dan bandar lain di Jawa Barat. Syarikat penerbangan tersebut memaklumkan rangkaian baru itu menawarkan penerbangan terus ke 7 bandar di Indonesia termasuk Jakarta, Denpasar, Medan, Yogyakarta, Pekanbaru dan Surabaya. Penambahan Kertajati ke dalam rangkaiannya akan memberi keselesaan kepada pelancong meningkatkan pelancongan dan mengukuhkan hubungan dua hala antara kedua-dua negara. Syarikat penerbangan itu menawarkan tambang pengenalan untuk masa terhad sehingga 8 Oktober bagi perjalanan bermula 30 Oktober hingga 29 Mac tahun depan. Hai, saya Fendi Muhammad. Jangan lupa bersama saya dalam Sembang-Sembang ASNB 2023 dan kita akan membicarakan tentang pelampung keuangan, usah pandangan, tabung kecemasan. Sembang-Sembang ASNB. Perkembangan luar negara, sekurang-kurangnya 6 korban akibat banjir susulan hujan lebat berterusan yang berlaku di Guatemala City semalam. 13 lagi masih hilang. Pihak berkuasa turut mengesahkan 6 kediaman dihanyutkan arus deras selepas sungai Las Vegas yang mengalir melalui Guatemala City melimpah. Seorang daripada 6 mangsa yang maut adalah kanak-kanak. Angka korban dijangka meningkat memandangkan usaha mencari dan menyelamat masih giat dijalankan. Ais yang memenuhi lautan sekitar Antartika mencecah paras terendah musim sejuk ini. Ia menambah kebimbangan saintis bahawa kesan perubahan iklim di Kutub Selatan makin meningkat. Penyelidik beri amaran situasi itu berisiko bawa kesan buruk kepada haiwan. Ini termasuk penguin yang membiak dan menternak anaknya di atas ais laut. Yes, the ice is far away. It's something we don't see every day, but it affects ecosystems, it affects fisheries, it affects global climate, and it affects our sea level. So it's actually something that's really important in the Earth system and that we should care about. We have one person ashore, moving to the next tiny island nearby. Perkembangan Perlumbaan Jelajah Letua Langkawi LTDL 2023. Hari ini saingan peringkat keempat akan berlangsung melibatkan jarak sejauh 140.2 km dari Bukit Bertajam ke Meru Raya Perak.
Wartawan Amirul Aizat Muhammad Syafiee di lokasi ada perinciannya. Silakan. Baik, terima kasih. Sekarang ini sedang berlangsungnya perlumbaan LTDL 2023 bagi peringkat keempat. Dan untuk makluman anda, pada ketika ini kesemua 121 pelumba sudah pun melepasi kawasan pecut terakhir di Sungai Siput dalam beberapa minit yang lepas. Kesemua pelumba sedang memecut laju untuk sampai ke garisan penamat dalam beberapa kilometer saja lagi di Meru Raya Perak ini. Dan untuk makluman anda semua, kesemua pelumba telah pun dilepas pada jam 10 pagi tadi di Bukit Mertajam. Dan hari ini trek sejauh 140.2 km. Hari ini juga bakal menyaksikan pelumba melalui 3 kawasan pecut dan 1 kawasan pendakian. Bagi laporan cuaca pula, berlaku hujan di beberapa tempat. Namun di kawasan garisan penamat ini kelihatan cuaca agak baik. Dan semalam pelumba pasukan Tudo Pro Cycling Team Alvid Declinch berjaya mengekalkan jersey Raja Pecut sehingga peringkat ketiga. Namun, adakah hari ini beliau mampu mempertahankan jersey tersebut? Sama-sama kita nantikan keputusannya. Dan semalam pelumba pasukan Bolton Equities Black Spoke Josh Jackson mempamerkan kayuhan bertenaga. Studio, silakan. Baik, terima kasih Amirul. Tenis terbuka Chengdu, pilihan utama Alexander Zverev menempa slot ke saingan akhir kejohanan selepas menang 6-3, 7-6 dalam aksi separuh akhir menewaskan Grigor Dimitrov. Dalam aksi separuh akhir tersebut, Zverev tidak mendapat masalah untuk menewaskan lawan dari Bulgaria itu. Sepanjang saingan tersebut, pemain dari Jerman itu berupaya melakukan 9 pukulan aces untuk mendominasi permainan. Ketika ini, Zverev masih belum meraih apa-apa gelaran di China sejak mengungguli saingan Master pada 2019. Pada saingan akhir hari ini, Zverev dijadual menentang lawan dari Rusia, Roman Safiulin. Berita tengah hari berakhir di sini. Saya Muhammad Shah Musa, Malaysia Madani, Tekad Perpaduan, Penuh Harapan. Assalamualaikum.